Okay, welcome to the studio. AKK Pantai Pelbagai Kelangan. Okay. So this one is your concept plan. Boleh nampak kan? You can see. So you punya statement tu. Ya, ada masuk lagi. Mana-mana orang masuk. Okay, 14. Orang masuk lagi. How to solve this problem? Kena accept. You must accept people come in. Okay, cadangan konsep AKK Pantai Pelbagai Kelangan 2035. Dalam konsep halaman 7, Pantai Pelbagai Kelangan sebagai pantai berteknologi hijau. Mengapa nak teknologi hijau? Berteknologi hijau yang dinamik dan bersih seiring dengan kemajuan ekonomi, perkhidmatan dan perniagaan. Ayat ini macam kopi dari mana je nampak? Mana datang ayat itu? Macam mana dapat idea ni? Hello? Siapa boleh beritahu sikit? Who can explain a little bit? Mana dapat idea ni? Halaman 7 ni? Hello? Hello? Hello, Doktor. Yes. Siapa dapat idea ni? Macam mana dapat idea ni? Lepas kami bincang sebab situ kan banyak kawasan industri. And memang kawasan industri tu kan cadangan by parcel memang nak jadikan industri tu teknologi hijau. So kami ambil konsep tu masuk dalam halaman 7 kami. Sekali dengan Eko dengan perkhidmatan. Pantai teknologi hijau ke pantai hijau je? Sebab I nampak ini teknologi hijau ni macam ambil idea dari Melaka. So Melaka ni dia sentiasa cakap teknologi hijau kan. Perlu ke kita cakap teknologi hijau untuk Pantai Kelang ni? Pantai teknologi hijau ataupun pantai hijau saja? Green City je. Bagi I mungkin nak elakkan guna teknologi hijau ni. Ini macam ambil idea daripada macam Melaka punya kan. Last semester kita Melaka punya kita guna ayat teknologi hijau kan. Cuba tengok balik soal halaman merah dulu. Kalau Pantai Pelbagai Kelangan sebagai pantai hijau, green city kan, sebab kita cakap nak buat tanah pokok landscape parks kan, rooftop garden, nak buat cycling friendly environment. Okay, sebagai pantai hijau, green city. Okay, sebagai green city. Boleh nampak. Yang dynamic, apa maksudnya dynamic ni? What's the meaning of dynamic? Dynamic tu macam like every parcel dia ada dia punya fungsi-fungsi sendiri, dia ada dia punya identity. So macam tu lah, dia dynamic, dia kuat. Dynamic tengok bahasa Inggeris, dynamic apa maksudnya? Dynamic characterized by constant change. Dynamic maksudnya sentiasa berubah, constant change, activity or progress. Benda yang dynamic maksudnya benda yang sentiasa berubah tau. Betul ke you nak idea macam tu? Dynamic maksudnya tak kaku lah, tak apa cakap tak boleh tidak berubah. Maksudnya dia sentiasa berubah. Contohnya kalau kita cakap orang pentingkan budaya tradisional, itu orang yang tidak dynamic kan. Contohnya dia mesti pakai baju macam tu. Okay, orang kita sekarang ni semua dynamic kan. Boleh pakai baju tradisional, boleh pakai baju moden, itu dynamic lah. So kita punya budaya yang dynamic atau cara itu kita dynamic. Ataupun pantai yang dynamic maksudnya pantai sentiasa berubah kan, able to take changes. So ada ke itu maksudnya? Pantai Pelbagai Kelangan sebagai pantai hijau yang dynamic. Maksudnya kita boleh ubah lah. Tak semesti kagu lah kan. Kalau sekarang mungkin macam ni, masa depan boleh berubah. Dynamic. Ya, betul Doktor. Boleh ubah. Macam fleksibel lah. Tak lah macam kuno punya orang kan. Macam boleh take the new normal lah kan. Tak semesti pegang the old normal lah kan. Can take the new normal. So pantai hijau, green city yang dynamic. Tan bersih. Kelang suka pakai perkataan bersih sebab pantai kotor kan. Dynamic tak bersih. Seiring dengan hijau tak bersih. Hijau tak bersih bukan sama kan. Pantai yang hijau yang dynamic dan bersih. Seiring dengan kemajuan ekonomi perkhidmatan. Kita nak ekonomi perkhidmatan dan perniagaan. That's why cakap teknologi hijau maksudnya sudah cover industri lah.
So mostly ialah bandar hijau, teknologi hijau. Maksudnya Wuhan dengan industri teknologi hijau. Lepas tu fizikal bandar itu dinamik dan bersih. Betul. Sendiri so, macam ekonomi, perkhidmatan, perniagaan. So perniagaan penting, perkhidmatan penting. Sebab tak nak ketepikan kawasan industri tu, so masukkan teknologi. So industri, perkhidmatan, perniagaan itu asasnya lah. Dengan fizikal mesti hijau bersih lah, dinamik lah. So perumahan tu yang lain kita sokongan lah, tak payah highlight lah. Yes. Apa lagi kita highlight, alam sekitar sudah ada lah kan hijau kan. Budaya, sosial, mungkin tak highlight lah sini. Okay. So you highlight kan physically lah, dinamik dan bersih. And then ekonomi, perkhidmatan, perniagaan, teknologi hijau. Nampak macam okay. Ini hala 7 ke wawasan? Matlamat wawasan, vision. Hala 7 ini vision. Ini vision pasal dia apa? Hala 7 tu vision kan lain? Hala 7. Kalau hala 7 bahasa Inggeris apa? Hala 7 mission rasanya. Mission kelihatan. Ayah, translate ni tak boleh pakai. Mission. Tak boleh. Mission misi kan. Kalau hala 7 guna hala 7 bahasa Inggeris apa? Hala 7 orientation, direction. Hala 7 tu direction kan, orientation ke direction. Okey, maksudnya kita nak ke arah mana hala 7 sebagai boleh pakai lah. Tapi biasa nak KK dia guna ayat apa? Ikut contoh AKK. Biasa ni dia gunakan perkataan wawasan ke hala 7 ke konsep? Ada apa lagi nak pakai? Apa ayat perlu ada selain hala 7? Hala 7 jadi macam ni. Lepas tu kena ada apa lagi? Nanti you kaji ya. Ikut contoh yang dulu punya. You also tapak ke salinan AKK yang I think Datuk ada salinan kan AKK Melaka. AKK UNESCO Malaka kan. You also tapak ke? Nanti cuba pinjam dengan Datuk ke? Ataupun pinjam AKK mana tempat lain ke? Biasanya ada apa cadangan ni? Hala H7 dengan apa lagi? Hello? Siapa nak jawab ni? Hello? Tak ada orang tulis apa pun. Hello? Siapa nak jawab ni? Hello? Tak tahu. Misi dan visi kot. Ada misi, visi juga. Yang hala 7 ni misi. Lepas tu dia ada lagi visi dia. Vision dia. Okay, mission dia nak jadi bandar hijau. Okay, teknologi hijau. Vision. Kalau vision pula nak apa? Kalau macam ni vision pula nak apa? Dia lebih kurang macam apa beza vision dan mission? Mission macam something yang action kan? Apa nak buat kan? Benda hijau dan ni. Kalau vision dia? Vision rasanya yang macam micro sikit. Macam mission kan yang makro, macam keseluruhan. So vision yang tu macam saya faham, vision apa yang kita nak capai kan? Mission apa kita nak buat kan? Betul tak? I think ini macam vision lah. I nampak ini macam vision lah. Ini kira hala 7 ataupun visi lah. I nampak ini visi, vision. Apa yang nak capai tau? It's hala 7 atau vision kan? Pandang belakang sebagai pandang apa? Yang mission ni apa? Mission ni ialah macam mana nak mencapai ini tau. I think mission ayat ni lebih kepada apa yang nak capai kan? Macam mana nak capai tau. So maksudnya nak gunakan apa benda nak mencapai ni? Mungkin nak memajukan apa benda ke? Ataupun menggunakan apa sebagai kaedah untuk mencapai vision ini? Mungkin nak menggerakkan apa? Mungkin kita cakap nak meningkatkan ilmu pengetahuan ke, meningkatkan kemahiran betul-betul setempat ke, ataupun menyimpangkan pembangunan ke apa tau. Mission ni bagi saya macam lebih kepada you punya tindakan tau untuk mencapai vision tau. You nak capai teknologi hijau bersih, kemajuan ekonomi semua, macam mana nak capai dia? Kan? That's why dia lebih kepada you punya action tau. Lebih kepada action. Contoh lah, kita tengok UiTM punya website, tu kan ada vision mission. UiTM
vision 呢，是不是ada keluar vision mission 有点啊，tengok contoh ah. Terus masuk. Okey. Tengok vision ya, to establish UiTM as a premium. Ini apa kita nak capai tau, perasan kan ni? Vision ni apa yang nak capai? It's a premium university, outstanding scholarship dan sebagainya. Ini apa yang nak capai? Macam kita tadi cakap lah kan, dynamic lah, green lah apa. Itu vision, apa kita nak capai. Mission ni apa? Apa kita nak buat? To enhance the knowledge and expertise. Nampak? Ini jalan action yang kena buat. Akademik kita nak enhance the knowledge and expertise lah kan. Itu tindakan yang nak buat. Mission apa yang nak buat untuk mencapai vision. So kalau kita nak pantang teknologi hijau, kita nak dynamic dan sebagainya, apa kita nak buat? Something macam mungkin kita cakap apa? Untuk menggalakkan kerjasama ke antara swasta dengan kerajaan ke, ataupun menggalakkan perpaduan rakyat ke, ataupun memajukan secara fizikal dan ekonomi mengikut potensi dan kekuatan masing-masing ke, something macam tu tau. Macam mana kita nak capai tu vision ini? Mungkin kita jangan memajukan kawasan kajian mengikut potensi dan peluang, serta mungkin meningkatkan kita cakap apa, knowledge kan, ilmu atau knowledge ke kemahiran penduduk setempat ke apa benda lah kan, untuk macam inilah. Okey, boleh so sudah faham okey, boleh, semua orang boleh faham? Okey, boleh doktor. So mission ni something you nak buat apa? I think untuk planning kita mesti ada physical, social, ekonomi kan. Yang physical mungkin kita cakap apa? Kita mungkin nak memajukan kawasan ni mengikut peluang dan potensi kita ada kan. Serta menyelesaikan mungkin masalah kawasan kajian. Itu apa yang nak buat secara fizikal kan. Dan masalah yang sama kita mesti mungkin dari segi sosial ekonomi mungkin kita cakap nak menyelesaikan ataupun memajukan persekitaran kan, persekitaran yang hijau ke, untuk menghasilkan pantai yang berimage apa, entity macam mana lah kan, mungkin berimage identity tersendiri lah, serta dengan apa-apa dah lah. So ia boleh merangkumi aspek fizikal, sosial ekonomi lah. Dari segi fizikal nak buat apa, sosial ekonomi nak buat apa supaya mencapai vision ini. So ini mungkin boleh sentuh sikit lah. Macam mana enhance sosial ekonomi ke, potensi dengan peluang ke, menyelesaikan masalah ke. Boleh Ataupun hari tu saya punya, apa yang saya cadangkan ayat itu boleh guna untuk apa sebagai contohnya. Ada ke itu boleh jadi mission? Boleh ubah soal lah, mungkin dapat idea sikit jadi mission. Saya tu bagi you idea apa? Saya masih simpan lagi kan. Ini lebih kurang jadi halaman 7 sudah kan. Okey. Mungkin bahagian ni boleh tu jadi idea macam jadi mission tau. Macam mana kita majukan ekonomi, industri ke, pengangkutan ke apa benda lah, perumahan ke apa benda lah. Ini mungkin bahagian yang saya highlight ni boleh jadi idea lebih kurang macam mission lah. Kan kita nak majukan industri ke apa benda lah kan. Ataupun contohnya nak gunakan TOD ke, nak gunakan sustainable design yang konsep ke apa tu. More to mission lah, tindakan lah. So boleh nanti you buat lagi mission more to action lah, macam tu lah. Lepas mission biasa kena ada objektif kan. So objektif ni biasa dia boleh buat lebih terperinci lah. Mungkin ada objektif untuk fizikal, ada objektif ekonomi, ada untuk sosial, untuk bisnes, untuk apa lah kan. So banyak objektif lah for different sector lah kan. Okay So ini boleh tambah lagi. So ini mungkin jadi visi lah. Lepas tu boleh tambah mission, objektif Okay, tak ada orang masuk lah. Ini je orang. 23. Okay, so kita besarkan. So sekarang ni okay, dari segi guna tanah. Tekan betul. Betul. Dari segi guna tanah punya konsep. Okay, jalan masuk, jalan utama. And then ini kereta api,
Tapi you punya hitam tu kereta api kan, dia tak tulis itu kereta api. Tulis ke? Macam tak tulis kan? Kuning tu ialah jalan raya, tak tulis juga kan. Hitam tu ialah kereta api, laluan kereta api tak tulis juga. And then pusat bandar. And then ialah apa? Kawasan perumahan. Ini pusat bandar, kawasan perumahan. Konsep plan ni, walaupun you sudah buat legend, tapi katakanlah, you perasan ke, legend ni susah baca lah. Color dia sebab lebih kurang sama, tone dia lain, kita susah baca. Katakanlah lelaki baik, mungkin tulis di sini tau. Okay, ini cakap pusat bandar, ini bagus lah. Dia tengah-tengah biru kan, biru ni kawasan perniagaan. Okay. And then ini perumahan. Mungkin nampak, ini industri. Tapi ini apa dia? Institusi dan kemudahan. Color dia terlalu dekat lah, susah nampak juga. Kan? Penting ada kawasan rekreasi. Ini kawasan komersial lagi, kawasan rekreasi kan. Okey, ini guna tanah keseluruhan lah. Ini industri. Ini biru keperniagaan, waterfront Auckland. Oh, ini your punya idea lah, waterfront Auckland, pusat transit bersepatu pelabuhan Auckland. Ini kawasan pelabuhan. Okey. Okey, ini overall konsep lah. Okey, yang nak paiki tu macam ni lah. Ini yang jalan raya, tapi tak ada legend kan, pun tak ada tulis kan. Ente ini lah kereta api kan, tak tulis juga kan. Okey. Ini line news, pengangkutan sudah ada. Tapi tak terlalu jelas sajalah elemen dia. And then station kereta api tak highlight. Walaupun ini laluan kereta api melalui sini, tapi lagi penting dia, mana station dia kena highlight. Station kereta api kena highlight kan dia. Okay, boleh ya? Jalan raya, okay. Okay, ini overall konsep. Okay, so ini perbaikan dia tahu legend tak perlu jelas untuk jalan raya dengan kereta api, and station kereta api tak tertunjuk, dan juga colouring ni ada sikit susah bezakan lah. Kalau boleh bagi nampak line sikit punya colour lah. Ataupun boleh tulis di dalam sini juga. Institusi dan kemudahan pun boleh juga kata-kala. Atau pakai ringkasan. Institusi kemudahan tulis IK contohnya. Pengangkutan P contohnya. So sini boleh tulis IK. Industri mungkin INP ke apa lah kan. Boleh tulis dalam juga kalau susah nampak kan. Sini boleh buat ringkasan lah. Buat ringkasan dia punya pelabuhan mungkin apa. Pengangkutan contoh apa. Institusi kemudahan dia apa kan. So dalam boleh tulis ringkasan dia. Okay, ini parcel 1, 2, 3. So parcel 1 ni mau tu livable leisure recreation. Ini belum pagi lagi ya. Semalam so komen banyak kan. Belum pagi lagi ya. Parcel 1 ni livable leisure recreation. Tapi dia leisure recreation. Halo. Ini belum pagi ya. Nanti yang by parcel, yang macam dia zoom by parcel, dia akan ceritakan dengan lebih detail. Sebab yang tu belum lagi. Okay, so kalau ikut sini, fase 1 ini dia lebih kepada pemeliharaan. Sebab dia ialah kawasan. Mengapa dia pemeliharaan? Ini kawasan lebih kepada apa? Lebih kepada kawasan kilang kan? Tahu kan? Pengangkutan. Okey, lebih kepada pengangkutan dan juga so dia pemeliharaan yang livable leisure recreation. Fase 2 green commercial center rooftop garden urban farming. Fase 3 livable integrated transportation waterfront. Integrated transportation and waterfront. Mengapa cakap ini integrated transportation fase 3? Boleh cerita sikit? Aku lupa lah. Mengapa mengapa cakap integrated transportation? Sebab yang stesen KTM tu, dia nak convertkan jadi macam lebih kurang macam KL Central. Sebab terminal bus kan dia actually dekat depan, yang dekat dengan highway tu. So dia ini kereta api ke apa? Yang mana? Fase 3. Fase bus, you cakap bus ke kereta api yang fase 3 ni?
Dia punya new project dia nak integratekan terminal bas, kereta api semua dalam satu kawasan yang sama. Tapi kereta api dekat sini kan, dekat pasal. Oh, oh. Ini sebab you pakai warna. Oh, okey. Saya nampak. Ini warna lain, pemeliharaan, zoning. Okey, I ingat zoning boundary you tak jelas lah. Kena pakai line tebal sikit. So Okay, pasal 3 termasuk sini. Okey. Pasal 3 termasuk sini lah. So pasal 3 ni nak integrated transportation. Okey. So kalau integrated transportation dengan waterfront. Okey, ini benda baru yang nak highlight lah. Yang lain tu seperti pemeliharaan ataupun pemeliharaan. So ini pemeliharaan sebab industri, ini pemeliharaan ini atau institusi atau perniagaan komersial kan. Okey. So stesen kereta api ni, Pulau Kelang ni nanti kena tunjuk dalam konsep ni juga. Konsep guna tanah ni kena tunjuk juga. Okay. Ya, okey. Okey, ini kira Liverpool. Liverpool ni ada kaitan dengan ini ke? Sebab ini cakap teknologi hijau. Tanam mik dan bersih. So teknologi hijau ni ada ke keluar dekat sini? Macam tak keluar di sini pun. Ini banyak keluar green at Liverpool. So kalau teknologi hijau tu dekat mana? Overall, semua benda kena teknologi hijau. So tak keluar di sini. Tanam mik pun tak keluar. Maksudnya overall, bersih. Ekonomi perkhidmatan perniagaan. So ini overall lah. Maksudnya tak tunjuk dalam pasal lah. Pasal ni konsep lebih detail lah. Tapi banyak Liverpool lah. 3 Liverpool. Tak ada lain ke? Semua Liverpool. 3, 1, 5. 135 semua Liverpool kan? Liverpool ni normally kita refer kepada apa? Ini industri. Sesuai ke pakai ayat Liverpool? Kan? Integrated transportation. Integrated transportation kita panggil Liverpool ke? Ke patutnya cakap apa? Kalau integrated transportation kita panggil nama apa? Smart code. Boleh tukar pergi smart. Ataupun ada ke berani nak masukkan TOD? Tak berani. Sebab sini ikut sekitar stesen kereta api ni ada komersial, ada institution kan. Ada kan nak jadi TOD? Smart saja. Ataupun nak masukkan TOD. You fikir balik kan? Atau nak masuk? Tak ada. Sebab kalau ini integrated transportation, biasa ni kita tema, biasa ni boleh pakai idea macam TOD lah kan. Plus the industry. Ataupun pakai nama smart, boleh lah. Boleh. I think Liverpool ni boleh tukar. Sebab banyak orang pakai smart Liverpool. Tapi smart pula sama dengan bawah tu. Fase 4 pun smart juga. Sport center. Tourism industry. Ini smart. Okay, tak apa. I think ini pakai smart. Fase 3 ni pakai smart. Smart technology. Smart. So, integrated transportation waterfront. Ini ya. Bagi saya tak mau pakai smart lah. Fase 4. Pihak boleh, health. So fase 4 ni, you nak buat sport center, tourism industry, and green port lah kan, bukan port green port, pelabuhan hijau kan. Pelabuhan hijau, tanpa dengan aktiviti yang sukang ke apa kan, yang aktifnya kan. So banyak pemeliharaan dan pemeliharaan. Aktiviti guna tanah dia lebih kepada industri dengan kawasan pelabuhan, dengan komersial. So you nak ke arah health, boleh juga. I think fase 4 pakai nama health. So industri tu pun nak health, commercial nak health, pelabuhan pun nak health. Tapi you banyak highlightkan sport industry dan tourism industry kan. Okay. Sport center, industry and tourism. And green port. Sini banyak 2 kali N ni. Mungkin fase 4 pakai health lah. Sihatnya. Okay, satu ni smart. Smart sebab integrated transportation. Of course, semua ada industri lah kan. Fase 1, fase 2, fase 2 green. Okay, 5. Lebih kepada housing area kan, Liverpool. Smart industry, urban design and green housing, Liverpool. Okay. Nombor 1 ni pun ada termasuk kawasan
pelabuhan terminal pergi terminal selatan kan, pergi ke Pulau Ketam kan. Leisure and recreation. Kita pakai nama dia Liverpool. Ingat nama Liverpool lah. Itu Liverpool, ini green, ini smart, ini health. Pakai nama lain lah. Mungkin ini nama lain. Boleh ya? Ini tukar nama lain. Nama Liverpool. Sama hanya Liverpool. Sebab tempat yang lebih housing ini, kita panggil dia Liverpool kan. Ini Liverpool, lebih banyak housing. Okay. Ini green, smart, health. Ini lebih kepada pengangkutan integrated. And then disokong oleh perumahan. Ini perumahan Ini apa? Perumahan Perumahan dengan pelabuhan kan? Perumahan kan? Ini perumahan, ini kawasan terminal selatan kan? Ya. Kalau pakai Liverpool macam suasana, pakai smart macam suasana. Green pun sudah sama. Tapi ini, terminal selatan ni, pergi ke Pulau Ketam tengah Indonesia sekali ya, semua sini kan? Atau kena pakai nama apa lain? Nanti fikirkan lah. Apa ayat lebih baik? Health in Liverpool, green. Ini semua konsep green ni akan smart. Itulah, apakah ayat nak pakai? Boleh fikirkan. Untuk you juga, ini pun nak juga buat waterfront. Sana pun waterfront, sini pun waterfront. Tak tahulah. Tapi ini ada pelabuhan. Pelabuhan kita pernah pakai ni apa? Mungkin green jugalah, tak apalah, green je lah. Tapi wealth. Banyak duit. Wealth. Macam betul ke? Wealth. Macam betul ke? Maksudnya kita dapat banyak duit lah. Sebab betul, itu town center. So town center, patutnya konsep is wealth kan. Kita generate the wealth kan. Kita bagi keuntungan kan. Kekayaan kan. Wealth kekayaan kan. Wealth and concept. And green kan. Kita nak kekayaan. Tapi nak hijau juga. Wealth and green kan. Town center kan. Ini terminal keluar dari perumahan. Kita cakap green saja. Okay. Ini tempat nak health. Sebab nak sport facility semua. Green health. Ini livable housing. Ini industri dengan pengangkutan. Kita cakap smart. Okay. I think ini boleh cakap green, wealth and green lah. Ataupun wealth saja pun tak apa, pun boleh juga. Maksudnya kita nak kekayaan, tempat itu nak kekayaan punya kan. So at least punya konsep ni bukan semua green, smart kan, pun ada like economic punya lah kan, wealth kan. And then social Liverpool ni macam social lah kan, Liverpool ni social. Health, green, smart ni physical, wealth ni ekonomi. At least tema konsep masing-masing ada yang economic, ada yang physical, ada yang social lah kan. Okay, I think macam ni lebih sesuai. Okay, so diagram ni nanti bagi ya. Dia punya boundary line ni tak jelas. Okay, boundary line tak jelas. So okay lah, ini saja komen untuk ini. Boundary line kena bagi. Ini pun sudah dibagi. Nanti you tengok balik. Ini sudah bagi. So, ini pun kena bagi kan tadi soal komen kan. Okay. So nanti teruskan lah. Wah, halau 7 VC sudah ada. Permission, objektif semua. Okay, lepas itu ingat sekarang ni you kena tak tahulah, mungkin lepas raya ke apalah kan. So sebelum lain kali kita jumpa, you all kena sudah buat mission and objective ini untuk overall kan. And then bagi konsep 2 ni, lepas itu you all sudah kena buat setiap fasa punya konsep dan juga you all punya cadangan tau. Detail cadangan patutnya sudah keluar lah. You nak tulis dulu ke, nak buat drawing dulu ke, suka hati. Janji mesti ada perkembangan. Okay, next class bila? Hari ni kita cuti sampai bila? Sampai 3 ke 4 cuti? Hello?
Siapa tahu? So check timetable. Halo. Kejap doktor, saya cek saja. Siapa ingat? I ingat cuti sampai 3 ke 4 Jun So 4 ada kelas ke tak ada kelas? 4 ni. Cuti sampai Monday. Sampai 3 Jun, doktor. So 4 sudah ada. Yup. 4 start kelas. So raya tak boleh raya lah. Yang kena bekerja lah. Student kena bekerja. Student kena bekerja. Okay, so macam ni 4 hari Khamis lah. Betul-betul 4 Khamis kan? Pada muka you kena buat kelas. Okay, so 4 tapi cuti seminggu setengah kan. Bukannya boleh pergi melawat kawan sangat, tak boleh kan. So hari ni 21. Kita minggu depan tak ada kelas, kita lompat saja. So ada 2 minggu cuti yo. Hari ni sampai 2 minggu benar tau. Besok pun tak ada kelas lah kan. Okay, so 4 Jun ini kita kena tengok you punya at least misi overall, objektif overall, 2 konsep dibaiki dan juga setiap fasa punya konsep plan kena sudah ada dengan sikit you punya mungkin prinsip ke strategi apalah kan. Kena keluar ingat minggu ni macam soraya lah, you punya kerja macam slow lah. 1 minggu buat ini je 3 line ni. Rasa tak you ni? Minggu ni macam bekerja 3 line je. Slow sangat lah. Dulu macam laju je. Sekarang ni sudah masuk tak tahu apa. Gear 1 je. Slow sangat kan. Macam sudah New Year Eve punya kan. Ini Raya Eve punya mindset kan. Tak boleh kerja. Okay, tak apa. So okay so minggu ni sudah slow. Minggu depan terus berhenti. Tapi kena mula bekerja. So actually Raya pun minggu ini kan. Lepas itu kawai dengan Kak Matang kan. So orang yang tak ada Raya punya minggu ni pula bekerja. Siapa yang kawai punya nanti sekali bekerja dululah. Nanti baru rehat. Siapa yang Raya dulu ni nanti bekerja lah. So 4 ni anda tengok itu boleh ya. So hari ni kita pun tak berjumpa lama lah. Okay, siapa nak discuss apa? Kalau tak ada apa. Doktor nak tanya. Yang konsep by every parcel tu dia nak bubble kan? Macam ni lah. Contoh macam ni lah. Lepas tu nak details dia ke? Macam contoh macam perumahan tu dia nak buat pembaruan jenis macam mana? Macam tu ke? Okay, dia tunjuk macam ni. You combination 2 ni. Combination 2 ni. Maksudnya setiap fasa ni you detailkan kawasan lebih kecil. Contoh ini kan. Ini fasa 1 kan. Ini fasa 2 kan. Ini fasa 2. You detailkan mungkin contoh ini pemeliharaan dengan cara apa. You buatkan pula ni contohnya. Pemeliharaan kan. Nanti pemeliharaan melalui apa. Ini kawasan pembangunan semula. Okey, pembangunan semula jadi apa? Kan pembangunan semula jadi mungkin jadi medan perniagaan ke? Contoh macam tu. Ini pemeliharaan dengan apa? Dengan membaiki struktur bangunan ke, imej bangunan ke apa. Detail lah. Maksudnya combination 2. Iaitu pemeliharaan dengan cara apa. Kalau pemeliharaan dengan cara apa. Kalau pembangunan semula jadi apa. Maksudnya combination 2 mat ni punya. So nampak pemeliharaan tapi jadi guna tanah apa. Kalau pemeliharaan jadi guna tanah apa. Kalau pembangunan semula jadi guna tanah apa pula. Boleh? Detail punya. Pasal kecil-kecil ni lukis. Kena kecil-kecil keluar ni. Contohnya ini pesakan. Sepatutnya. Contohnya lah kan. Pasal kecil ini. Apa ia punya tindakan. Ini apa tindakan. Pesakan ni kena separuh lagi. Ini apa tindakan. Ini apa tindakan. Okay, ini apa tindakan dia. Ini apa tindakan dia. Macam itulah. Buat kecil-kecil punya lah. Detail punya. Kan. Termasuk kalau mana nak ucapkan tataran ke. Square ke. Boleh highlight lah. Square. Sebab ni tahun saya masuk kan. Ini ki ada ke ini nak ucapkan satu square contohnya tataran dengan air pancuk ke. Idea masuklah sebab sini boleh redevelopment kan banyak tanah hijau kan. Ada kita sini nak letak fountain ke. Apa benda lah. Urban square ke tataran ke pun boleh masuk. Faham? Detail Semua faham? Faham betul? Okey, boleh. Contoh kan. Bagi tengok satu benda.
Mana pergi ya? Ke ini mana satu? Nanti ini. You cakap tadi smart kan. Smart ni sebenarnya ialah di urbanism lah berkaitan kan. Mana pergi tu? Bukan ni. Bolehkah kita ucapkan persekitaran lebih macam ni? Contohnya macam ni kan. Macam mana? Bolehkah ucapkan square macam ni? Sebab nampak ni kita ada kawasan hijau-hijau ni. Bolehkah kita tukar jadi macam ni urban square ni atau town square ni? Walaupun nampak dia square hijau kosong, tapi kita boleh letakkan gerai-gerai untuk makan minum. Boleh dapatlah income duit masuk kan. Adakah kita nampak hari tu kita tunjuk punya pavement jet fountain tu. Mungkin tengah-tengah kita letak kan pavement jet fountain tu pancuk air. Nanti sekitar ni boleh letak ini gerai-gerai makan dan minum kan. So ini jadi open square kan, ataupun ada gerai ni mungkin jual sayur, ada gerai jual newspaper ke kan. So ini jadi lively activity lah. Pagi-pagi orang datang sini tengok air pancuk, mungkin boleh main tai chi ke, silat dekat sini ke, lepas tu boleh makan minum, boleh beli paper, beli air kan. Ucapkan town square ni, I think mantap pelan-pelan. Nama dia pandai je. Tapi kita tak ada satu town square tau. Tak ada satu tempat untuk kita bertemu. Ayalah, sekarang ni tak boleh bertemu ramai. Tapi tak apa, in the future boleh. COVID nanti mesti berlalunya. Kan? Ataupun kita bertemu pun jangan rapat sangat. Boleh lagi kan? Key distance boleh lagi kan? So kita ucapkan space-space macam ni lah. Bolehkah kita ucapkan space macam ni dekat town center ni? Memandangkan kita ada kawasan hijau yang boleh redevelopment kan, kita ucapkan space-space macam ni kan. Nanti ini rooftop garden kan, bangunan-bangunan atas boleh buat rooftop garden kan. Ini landed punya space, ini yang floating punya space kan, rooftop garden contohnya kan. Tempat minum kan, boleh minum dekat atas kan, macam USJ pun ada kan, itu tunjuk Taipang kan, orang boleh minum mungkin di atas bumbung kan, letak payung-payung tengok boleh minum ni kan. So kita kreatif sikit lah. Boleh So pergi online cari macam-macam idea kita boleh buat kan. Kita ucapkan space-space berkaitan dengan untuk aktiviti masyarakat kan. Adakah kita nak ucapkan tempat-tempat berair ni kan? Parkland ni macam panas saja. Adakah nak ucapkan tempat berair ni kan? Mana tahu kan, supaya kita lebih sejuk kan. Tadi cakap Esplanade kan, kita sudah ada laut kan. Adakah kita boleh buat pembangunan dekat dengan laut, tapi dengan ada pedestrian ini, kita boleh berlari, jogging tepi laut. Tapi takkan ke laut kita bersih kotor kan, mungkin tanam pokok sikit. Tanam pokok, ada pedestrian, nanti buat commercial development. Macam contoh kita terminal selatan tu kan. Adakah terminal selatan tu boleh modify, kita ada pedestrian ni, terminal selatan, pedestrian, baru laut. Nanti tanam pokok sikit, orang boleh macam lari ke jalan. So kita kira je detail punya tau, kita fikirkan idea yang detail, apa design punya kan. Yang cakap waterfront tu, macam mana kita buat waterfront, mungkin ada commercial development, lepas tu waterfront, ada air kan. Fikirkan lah kan. Ataupun nak create ke kolam-kolam ke, tapi mungkin tak besar, mungkin kecil ke, di kawasan-kawasan mana tertentu ke. Okay. Ataupun nak tunjuk ke kawasan hijau ke. Boleh. Detail macam ni, you kena tengok gambar sikit, nanti dapat idea. Tapi jangan copy paste gambar orang lah, bagi idea je. Lepas tu lukis balik. Detail nanti mungkin you will layout kena macam ni lah. Nampak mana batang air ke, mana kawasan hijau ke, mana kawasan pembangunan ke, lebih detail. Tapi kena detail lagi dari sini. Ini masih general ni. Kena lagi detail dari ni lah kan. Nampak idea konsep you punya. Okay, boleh ya? Orang beri nama Century City ya. Kita beri nama apa? Nama macam biasa je, tak bagi nama lain. Parkland, nak bagi nama lain apa? Kan, macam orang cakap Bio Bay kan, nama bercantik kan. Kita nak bagi dia nama apa sebenarnya? Kan? Kirakan nama baru lah, lebih cantiknya.
Tadi konsep itu memang planning konsep, nama tu normal. Tapi identity tu patutnya kita boleh wujudkan identity baru lah. Orang cakap macam Payobe, ini nak apa? Kan? Waterfront Green City, tak tahu apalah kan? Green Klang, Klang Green, tak tahu apalah kan? So, you fikirkan nama lah. Itu menjadi identity kan? Identity ni penting tau. Kan? Nama itu sebenarnya penting tau. Dalam konsep ni, kita jangan tengok physical konsep ke social economic konsep. Kadang-kadang naming itu, nama itu penting tau. Okay, siapa atau nak bincang ke? Aina, you banyak idea kan? Jangan terlalu macam practitioner punya idea lah. Kena ada idea baru. Okay, tak ada apa. Semua faham lah? Sebenarnya mungkin anda highlight satu tau. Sebab dalam pembangunan ni, ada satu nama tu sebenarnya penting tau. Mungkin anda cerita sikit untuk you all lah kan. You all semua dengar ke? Ke handphone buka Dengar, orang tidur? dengar. You je. Orang lain mana? Bersuara sikit orang lain. Orang lain tak bersuara punya. Farah je bersuara. You tekan mana KK? Dengar, Tekan mana Doktor. KK? Dengar, Doktor. Dengar, Doktor. Ataupun macam ni. Semua buka video. Tengok buka jap. Ayo, tengok apa you buat ni. Tak boleh Kalau tak boleh, tak apalah. Takut you pakai baju tidur lagi Okey, tak apa. Video tak payahlah. Okey, semua bercakap. Okey. Actually, I nak beritahu satu benda tau. Actually, dalam pembangunan kita, nama projek tu penting tau. I bagi satu benda yang sebenar tau. Macam Pansasau. Pernah dengar perkataan Pansasau tu? Pernah dengar? Pansasau. Pernah dengar ke? Oh, pernah. Pernah. Okey, area tu sebenarnya nama asalnya apa? Kerinci kan? Kawasan Kerinci kan, dia belakang RTM kan, Kerinci. Kerinci je orang ingat apa? Low cost kan, kawasan Puruk kan. So, apabila dia ada projek baru, sebab projek dia dekat dengan Pansa tau. Pansa ni well known kan, nama cantik kan. So, dia panggil nama ni apa? Pansa South, macam selatan dari Pansa tau. Apabila nama macam ini, kawasan turut maju tau, jadi modern tau. Nanti pergi Pansa South ni, kalau ikut signage sebenarnya, nampak Pansa South dan nampak Kerinci tau. Sebelah tu Kerinci. Kerinci tu low cost lah, kawasan biasa-biasa apartment je. That's why nama tu kada penting. Jeffrey. Okey, satu lagi. Sekarang ni kita pakai panggil nama kan, seperti Pansa South satu. Apa lagi? Orang pakai nama je. Arah Taman Sara. Actually area dia Subang area kan, tapi dia nama apa? Arah Taman Sara lah. Apa Taman Sara lah kan. Semua pakai nama perkataan Taman Sara tau. Actually Taman Sara kawasan kecil tau. Disebabkan dia tumpan nama Taman Sara, so yang nama Taman Sara sudah semakin besar dan semakin besar tau. Area Subang pun projek ni semua namanya Taman Sara kan. Mungkin kita tengok Google Map. Kan? Sekarang ni kawasan-kawasan kita Subang, Jalan Subang tu kan. Kebanyakan dia nama ni Taman Sara tau. Dia tumpang sebelah punya kawasan nama ni Taman Sara itu. Kan? Okey, kita contoh tengok Subang. Okey, ini Subang Jaya. Taling Jaya. Subang area patut ni mana? Subang Airport mana? Tekan map so sesak ni. Shah Alam. Mana Subang Airport ni? Subang Pestari. Mana bagi Subang Airport ni? Tak keluar map lah. Subang Airport tak boleh nampak lah. Ini Subang Airport kan. Ini tengok ini Subang Airport. Subang Airport kan. Sekitar ni dia kawasan Subang. Okey, memang ada nama dia Subang. Ini semua tempat tak cantik lah. Subang Pestari. Tak cantik. Pinggiran Subang tak cantik kan. Nanti banyak pakai apa? Taman Sara. Ini semua nanti tumpan nama Taman Sara kan. Sangui Taman Sara. Kotak Taman Sara kan. Arah Taman Sara kan. So dia banyak tumpan nama Taman Sara. So Taman Sara jadi besar lah. Kawasan dia jadi besar. Sebab apa? Apabila you branding Taman Sara, dia dekat dengan sebelah kanan punya projek tau. Macam Hatamas memang asal ni Taman Sara mahal lah. Bukit Taman Sara ni Bukit Kiara. Okey. Taman Sara Utama. One World kan. Okey. Dan sebelah sini actually dekat dengan Subang, tapi dia pun bagi nama Taman Sara kan. Dia tumpan sana tau. Kalau pakai Subang je nama tak cantik. Kalau Taman Sara je jadi cantik tau. So sampai nama tu penting juga tau. Kan?
Macam Pansasau, ini Taman Sara ni. Semua actually nama TESOL penting. TESOL dalam plan ini kita kena tahu nama juga kan. Macam projek baru dekat Kelang tu kan, dia nama Payo Bay kan. Mereka pun bagi nama baru lah. So kita kena sensitif lah pakai nama yang menunjukkan idea tau, identity tau. Baru masuk. Okay, so kena ucapkan nama sesuai untuk menunjukkan idea, the new image tu. Boleh ya? Okay, I think itu saja. Bukit Damansara, Sri Damansara. That's why sekarang Bukit Damansara macam sudah jadi besar tau. Kan? And then satu lagi, dulu nama dia PJ Uptown. Jadi dulu, kalau tak silap saya, 10 tahun lepas, tempat tu nama dia PJ Uptown tau. Tapi sekarang ni PJ sudah buang tau. Dia tengok nama PJ ni macam tak glamour. Dia PJ sudah buang tau. Dia jadi Uptown Kota Damansara. That's why dia tumpang nama Damansara jadi. Saya tak silap saya dulu ni nama dia PJ Uptown tau. That's why Shah Alam pun tumpang dia kan, Shah Alam Uptown kan. Mana tahu lepas tu dia kerana PJ sudah buang. Dia jadi Uptown Kota Damansara kan. Atau Uptown saja. So nama dia sudah buang kan. Ke ini Uptown ni baru ni Uptown, bukan yang Uptown itu asalnya. Sama ke Uptown ke lain Uptown ni? Uptown 5, tempat lain ke sama? Ini Uptown asal kan? Okay, dulu ini nama ni PJ Uptown. Sekarang ni nama Uptown saja, PJ sudah buang. Ini yang original Uptown ni. Tadi itu I think Uptown lain lah. Uptown Damansara kan, lain. Sekarang ni pun ada Uptown apa Shah Alam kan, macam-macam kan. That's why ni branding kadang-kadang ni penting tau. That's why Uptown ni sudah glamour. So dia sudah jadi nama sendirilah. Kadang PJ pun sudah buang. Dulu nama dia PJ Uptown kan, sekarang ni Uptown je. That's why naming dia penting tau. Semua company dia pentingkan naming. Projek pun pentingkan naming dia. Naming dia penting. So you tengok balik lah kan. So tengok pembangunan kita kadang-kadang boleh ada hijau, boleh ada air. Semua kreatif sikit lah. Okay, tak apalah. Kita mau panjang cerita. Okay ke? Semua orang okay? Tak ada apa? Kalau tak ada apa, kita berhenti hari ni. So wish you selamat Hari Raya. Awal 2 hari kan? 3 hari ke 2 hari lagi kan? Okay, so lepas tu ya 4 Jun 4 Jun kita jumpa lagi. Okay? Okay, doktor. So tak apa semua okay Okay, tak ada apa Okay, see you bye. So Alright. baru 23 orang. Terima Siapa yang kasih, belum doktor. masuk ini, siapa yang belum masuk ini, nanti I upload video, you kena tulis nama. Nak kira attendance ni, ada orang video pun tak tengok, Google Meet pun tak masuk kan, dua-dua tak masuk, tak boleh Nanti kehadiran tak cukup potong makan ni. Okay atau orang sentiasa tak ada, tak tahu pergi mana dia ni. Okay, siapa yang tak masuk Google Meet, nanti pergi video, tengok, lepas tulis nama dekat komen sana. Okay Okay, doktor. Okay, Miss nak cakap sikit ke? Ucap raya ke apa ke, Miss? Cepat je. Okay, untuk semua raya-raya juga, tapi jangan lupa 4 Jun. Apa yang Dr. Oliver explain tadi sebenarnya nanti you all jangan buat steel bubble tu. Means setiap bubble tu ada projek dia. You listkan projek tu walaupun tak dapat naikkan 3D, tapi at least dah ada cadangan setiap person. Okay, last kali selamat raya untuk semua ya. Okay, thank you. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Alright. Thank you, Miss. So itu sajalah. Okay, selamat raya dan see you again June, 4 of June Okay, Alright. see you bye. Okay, thank you. Thank you. Thank you, Dr. Miss.